Semalam, euro akhirnya memasuki pembetulan kenaikan harga yang kukuh. Walaupun statistik dari Jerman menunjukkan penurunan tekanan inflasi dengan indeks berada pada 4.3% pada bulan September di mana ia jauh di bawah jangkaan pertumbuhan 4.5%. Lantas, mata wang Eropah bertukar positif. Di samping itu, pedagang mencerna data yang cukup optimis mengenai tuntutan pengangguran awal Amerika Syarikat. Bilangan rakyat Amerika yang memfailkan tuntutan pengangguran kali pertama meningkat kepada 204,000 minggu lepas. Seperti yang dijangkakan, pasaran bertindak balas dengan peningkatan dalam pembelian dolar. Walau bagaimanapun, dolar Amerika Syarikat kembali di bawah tekanan kesan daripada data mengenai pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat. Ekonomi Amerika Syarikat berkembang pada kadar tahunan 2.1% pada suku kedua 2023. Tidak berubah daripada jangkaan sebelumnya. Oleh itu, pembetulan euro sedang berlangsung. Maka dengan itu, Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat bakal menghadapi kemungkinan penutupan pada 1 Oktober kerana penggubal undang-undang tidak dapat mencapai persetujuan mengenai rang undang-undang perbelanjaan. Prospek ini memberi tekanan kepada dolar Amerika Syarikat sekaligus membolehkan euro dan pound British kembali untung. Di samping itu, pengerusi Fed Jerome Powell berkata semalam, beliau tidak meninggalkan sebarang komen mengenai kadar faedah atau ekonomi tetapi menyeru para pelabur untuk memberi perhatian yang teliti terhadap kerja Bank Pusat tersebut. Ketua Fed menekankan untuk memahami implikasi keputusan yang dibuat oleh pengawal selia kerana ia memainkan peranan penting dalam bagaimana Reserve Persekutuan menggalakkan ekonomi yang sihat. Tambahan pula, unjuran baharu menunjukkan bahawa 12 daripada 19 pegawai menyokong kenaikan kadar yang lain pada 2023. Oleh itu, kenaikan semasa mungkin tidak lama. Sebelum kita masuk ke dalam analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. UK telah pun melaporkan data pertumbuhan KDNK. Ekonomi British berkembang sebanyak 0.2% pada suku kedua, tidak berubah daripada tempoh 3 bulan sebelumnya. Setiap tahun KDNK UK meningkat sebanyak 0.6% antara April dan Jun, melebihi peningkatan 0.4% yang dilihat pada suku sebelumnya. Ia disokong oleh statistik yang begitu menggalakkan, lantas pound British terus didagangkan ke atas. Selain itu, pedagang telah menerima data mengenai jualan runcit Jerman. Jumlah dagangan dalam perdagangan runcit negara ini jatuh pada bulan Ogos, mencerminkan tekanan inflasi yang berkurangan. Hari ini, pedagang juga mungkin memberikan perhatian terhadap ucapan Presiden ECB Christine Lagarde. Awal minggu ini, beliau berkata kadar faedah akan kekal tinggi untuk lebih lama, lantas yang menjejaskan mata wang Eropah. Lebih-lebih lagi, kadar faedah ini akan memberikan kesan terhadap data mengenai kadar pengangguran Jerman dan inflasi zon euro. Pakar ekonomi meramalkan penurunan inflasi zon euro pada bulan September kepada 4.5% daripada 5.2% pada bulan sebelumnya. Inflasi utama di rantau ini diunjurkan perlahan kepada 4.8%. Jika data menunjukkan penurunan harga pengguna yang lebih besar daripada jangkaan, euro bakal memperoleh momentum menaik yang lebih kukuh di tengah-tengah jangkaan keadaan monetari yang kurang ketat. Jika inflasi meningkat, kemungkinan besar euro akan kembali di bawah tekanan. Tumpuan peserta pasaran adalah pada indeks perbelanjaan penggunaan peribadi yang merupakan tolok pengukur inflasi pilihan Fed. Indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi teras dijangka meningkat sebanyak 3.9% pada Ogos berbanding tahun sebelumnya, mencatatkan paras terendah sejak September 2021. Dalam kes ini, dolar Amerika Syarikat berkemungkinan akan terus rugi berbanding euro dan pound sterling. Tambahan pula, kemungkinan pengetatan monetari selanjutnya oleh Fed akan berkurangan. Tambahan pula, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap kaji selidik Universiti Michigan tentang sentimen pengguna dan jangkaan inflasi. Memandangkan kalender hari ini penuh dengan siaran berita penting, turun naik pasaran mungkin meningkat. Dari sudut pandangan teknikal, pasangan mata wang euro US dollar didagangkan ke atas menuju ke tahap rintangan terdekat 1.0608. Pulse breakout pada tanda ini akan mewujudkan isyarat jualan yang kuat, membawa euro turun sehingga 1.0563.
False breakout-nya akan membuka peluang untuk pembelian yang sedikit dan ia bergantung pada lonjakan sehingga 1.0608 dan kemudian 1.0643. Pada tahap 1.0643, saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Dalam senario penurunan harga, pasaran mungkin menghadapi penjualan di tengah-tengah kenaikan yang lebih kukuh daripada jangkaan dalam indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi dengan euro jatuh sehingga 1.0531 dan mungkin 1.0493. Pada tahap 1.4093 disyorkan untuk membuat pembelian di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Pembelian di 1.0563 dan 1.0531 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Bercakap tentang pound British, penurunan harga berkemungkinan akan menguasai semula pasaran pada sekitar 1.2247. Dalam kes false breakout pada tahap ini, isyarat jual akan dijana, lantas dengan itu ia akan menyeret sterling ke bawah sehingga 1.2198. False breakout pada tanda ini akan mencipta isyarat beli, lantas ia membolehkan mata wang British pulih sehingga 1.2247 dan 1.2280. Pada tahap 1.2280, pedagang disyorkan untuk membuat penjualan di rebound dengan menjangkakan pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Sebagai alternatif, jika harga menembusi di bawah 1.2198 di tengah-tengah data Amerika Syarikat yang kukuh, sterling akan terus melemah sehingga 1.2159. Pedagang boleh membuat pembelian di false breakout pada tahap ini. Pembelian di rebound akan relevan di 1.2112 dan ia bergantung pada kenaikan 30 sehingga ke 35 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.